Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Afiq bin Muhammad Adnan, wakil daripada Kumpulan 1, dan kami akan membentangkan aplikasi teori perkembangan sosial Erikson bagi membantu pelajar membina konsep kendiri dan esteem kendiri yang positif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Muhammad Hazri bin Abdul Rahim. Yang kedua, Nurul Syahidah binti Jumali. Yang ketiga, Nur Syuhaidah binti Azman. Yang keempat, Nurul Asilah binti Ismail dan Nurul Najiah binti Tarmizi. Erik Erikson atau nama sebenar Erik Erikson ialah Erik Salomonsen, mana beliau telah dilahirkan pada tanggal 15 Jun 1902 di Frankfurt, Jerman. Erik Erikson merupakan psikoanalisis yang terkenal di mana beliau telah mengasaskan teori perkembangan psikososial manusia di mana menceritakan pengkhususan peringkat umur, apa yang berlaku dan implikasinya sekiranya objektif dalam setiap peringkat umur itu tidak tercapai. Jadi sebelum Erik Erikson ini menjadi seorang yang pakar dalam psikoanalisis, sewaktu beliau berumur 25 tahun, rakannya Peter Bloss telah mengajak Erik Erikson untuk mengajar kelas seni di Vienna. Jadi sewaktu pembelajaran tersebut, ada beberapa orang berpengaruh yang turut menghadiri kelas tersebut, antaranya ialah anak kepada Sigmund Freud, iaitu Anna Freud. Sigmund Freud ni siapa sebenarnya? Sigmund Freud ni adalah pakar ataupun pengasas kepada psikoanalisis. Okey, jadi Anna Freud ni, dia perasan yang Erik Erikson ni hebat ataupun sensitif terhadap peka terhadap perkembangan kanak-kanak. Jadi Anna Freud ni menyarankan Erik Erikson untuk menyambung pembelajaran beliau di Vienna Psychoanalytics Institute. Dan selepas daripada pengajian beliau telah mendapatkan Montessori diploma, di mana Erik Erikson melanjutkan dengan ijazah yang beliau ada untuk meneruskan kepakaran beliau dalam pekerjaan, dalam dunia pekerjaan. Jadi selepas itu Erik Erikson ni telah menjadi seorang profesor yang terkemuka di University Harvard, University California dan University Yale. Jadi selepas beliau berkhidmat sebagai seorang profesor, beliau telah menamatkan perkhidmatan beliau dan meneruskan dengan mengeluarkan penulisan beliau iaitu Childhood and Society, Young Men Luther and Gandhi Truth. Jadi selepas tamat daripada perkhidmatan beliau sebagai seorang profesor, beliau telah berjaya mengeluarkan buku-buku yang menulis mengenai psikoanalisis dan juga beberapa tokoh yang diceritakan melalui dalam penulisan beliau. Jadi itu adalah sedikit sebanyak pengenalan ataupun gist kepada siapa sebenarnya Erik Erikson. Dalam teori perkembangan psikososial manusia, pada tahap 1, ketika umur ketika bayi dalam lingkungan 0 hingga 1 tahun, bayi meletakkan kepercayaan dan kebergantungan sepenuhnya kepada golongan dewasa. Bayi mempercayai bahawa mereka sepatutnya diberikan kasih sayang, perlindungan, makanan ataupun keperluan asas kepada bayi tersebut. Jadi sedikit sebanyak bayi ini akan membina kepercayaan terhadap ibu ataupun pengasuh. Sekiranya gagal, implikasi kepada bayi akan menyebabkan bayi rasa kurang kepercayaan ataupun kebergantungan terhadap golongan. Nama saya Nurul Syahidah binti Jumali, nombor matrik P133478. Jadi saya akan menerangkan berkenaan tahap kedua dalam teori perkembangan sosial Erik Erikson, iaitu tahap kanak-kanak awal yang melibatkan kanak-kanak berumur 1 hingga 3 tahun. Jadi pada tahap ini, kanak-kanak dia akan mula mempelajari sikap berdikari, autonomi seperti makan dan minum sendiri. Dan pada tahap ini juga, kanak-kanak dia akan mula berkembang dan gemar untuk melakukan sesuatu perkara yang baru. Jadi sebagai ibu bapa, mereka dilarang untuk mengehadkan ataupun melarang keaktifan kanak-kanak tersebut untuk mereka melakukan sesuatu yang baru. Sebaliknya, sebagai ibu bapa ni wajiblah untuk memberi sokongan kepada kanak-kanak tersebut kerana kepercayaan yang ibu bapa beri tu dia mampu mewujudkan rasa percaya dalam diri kanak-kanak. Jadi akibat sekiranya ibu bapa tu sering melarang anak-anak dia melakukan sesuatu perkara, dia bimbang kanak-kanak tersebut akan menjadi seorang yang pemalu, ragu-ragu terhadap diri dan tak ada rasa percaya di dalam diri sendiri. Terima kasih. Ketika berada di prasekolah, pada tahap 3, lingkungan umur 3 hingga
hingga 6 tahun, kanak-kanak sudah mula berimajinasi dan mempunyai keinginan untuk mengambil inisiatif atau peranan dalam sesuatu tindakan, seperti menerangkan perkara baru dan mengambil bahagian dalam permainan serta dalam sesi pembelajaran. Terdapat dua situasi yang menunjukkan kecenderungan kanak-kanak sama ada dibela ataupun ditindas dan kesal terhadap diri mereka sendiri. Sebagai contoh, permainan Lego dimain oleh kanak-kanak dengan pujian yang diraih akan memberi semangat kepada mereka. Tetapi, jika permainan ini menimbulkan satu perasaan serba salah, hal ini kerana segala tindakan mereka tidak mendapat perhatian daripada orang dewasa. Kesimpulannya, segala tindak tanduk ibu bapa serta guru memberi kesan terhadap perkembangan anak-anak. Assalamualaikum, nama saya Nur Azila binti Ismail. Saya akan membentangkan tahap keempat dan tahap kelima. Okey, tahap keempat, individu yang ketika sekolah yang berumur dari 6 hingga ke 12 tahun. Pada tahap ini, individu akan mula membina sekal persahabatan dengan teman sejatina. Mereka juga mula mampu untuk berdaya saing dan lebih serius dalam melakukan tugasan mereka dengan lebih baik dan sempurna. Mereka juga turut aktif melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti sekolah seperti sukan, akademik dan pertandingan. Permasalahan yang timbul ketika zaman sekolah bila mereka tidak berjaya pada tahap ini ialah akan mudah timbulnya rasa rendah diri, tidak yakin dan tidak produktif dalam kalangan kanak-kanak di sekolah. Oleh sebab itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memberi galakan dan motivasi kepada anak-anak mereka untuk menggunakan kemahiran mereka yang ada dalam melakukan tugasan dan juga turut terlibat dengan pengalaman-pengalaman baru. Guru juga memiliki tanggungjawab yang khusus untuk membentuk dan memberi ketekunan kepada kanak-kanak di sekolah. Okey, seterusnya pada tahap kelima, golongan remaja awal yang berusia dari 12 hingga 18 tahun. Pada tahap ini, golongan remaja awal akan menemui tahap krisis di mana identiti ego akan ditemui. Akan berlaku dua situasi iaitu identity achievement, pencapaian identiti dan identity diffusion, kekeliruan identiti. Okey, yang pertama, identity achievement ialah keadaan seseorang di mana mereka telah menemui gambaran yang jelas mengenai diri mereka tentang siapa yang mereka ingin jadi. Mereka ini mengambil kira minat dan bakat sendiri untuk membuat keputusan dengan baik dan teliti bagi memastikan keputusan yang mereka buat itu yang terbaik untuk diri mereka sendiri dengan mendapat sokongan dan dorongan daripada ibu bapa. Sebaliknya, jika gagal, kekeliruan identiti akan berlaku di mana seseorang itu masih mencari-cari dan tidak menemui identiti mereka sendiri. Sebagai contoh, mereka tidak mempunyai cita-cita dan impian yang tinggi yang ingin mereka lakukan pada masa depan. Mereka amat berpuas hati dengan apa yang mereka capai pada masa itu dan tidak berfikir panjang serta tidak membuat penilaian terlebih dahulu tentang rancangan masa depan mereka. Kebiasaannya mereka tidak yakin pada diri sendiri dan sentiasa menolak komitmen. Okey, seterusnya pada tahap ke-6. Saya Nur Suhaida binti Azman seterusnya akan menerangkan tahap yang ke-6 iaitu ketika remaja akhir di mana individu yang berumur 18 hingga 35 tahun. Pada tahap ini, individu lebih terlibat dengan keintiman dan isolasi. Tahap ini merupakan tahap yang terpenting kerana dikaitkan dengan keakraban, perasaan kasih sayang dan kejujuran. Pada tahap ini juga, mereka mula berfikir untuk membina keluarga bahagia dengan pasangan masing-masing dan mereka juga menjadi lebih aktif bergaul dengan masyarakat dan rakan sekeliling. Jika tidak berhasil membentuk hubungan romantik yang baik, mereka akan mudah berasa sunyi dan juga berasa terasing dengan orang lain. Tahap yang seterusnya adalah tahap yang ke-7 di mana dewasa yang berumur 35 hingga 65 tahun. Pada tahap ini, individu lebih cenderung untuk lebih peka, mengambil berat dan bersikap empati terhadap generasi yang seterusnya. Individu yang berjaya juga lebih bersikap terbuka untuk berkongsi pengalaman dan perkembangan hidup mereka. Manakala individu yang tidak berjaya akan mudah merasa jemu dan berasa tidak mencapai kemajuan dalam hidup mereka. Menurut Aisyah, pada tahun 2018, impian yang ingin dicapai pada masa ini terbentuknya kesepadanan dan generativitasasi dan stagnasi yang baik dalam meneruskan kelangsungan hidup. Seterusnya adalah ketika usia tua, yakni tahap ke-8 yang mana bermula daripada umur 65 tahun sehinggalah akhir hayat. Menurut
Menurut teori perkembangan sosial Erikson, individu yang berumur daripada 65 tahun dan ke atas, mereka akan ada mula satu habit yang mana kita katakan mereka akan mengimbau ataupun recall balik kepada kehidupan yang lampau. Maksudnya dekat sini, mereka yang berumur 65 tahun ke atas, mereka akan ingat balik apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka capai sepanjang kehidupan mereka. Menurut Tiara Emiliza, pada tahun 2019, individu yang mampu menempuhi kesemua tahap yang sebelum ini, mereka akan mencapai satu tahap yang mana kita panggilkan keikhlasan dan redha dalam menerima sebarang kekurangan diri dan juga sebaliknya. Hal ini kerana kalau kita tengok kepada rating yang di bawah tu, kita ada 4 rating: masa, wang, umur dan tenaga. So bila pada usia 65 tahun ke atas, kita mempunyai masa yang banyak, wang yang banyak, tetapi umur dan juga tenaga kita adalah antara yang paling sikit lah kalau nak dibandingkan antara empat tu. Jadi itulah apa yang boleh kita simpulkan daripada pada usia ketika tua. Bahagian seterusnya adalah cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan konsep kediri dan juga esteem kediri pelajar yang positif. Jadi kami satu kumpulan telah mencadangkan 3 cadangan. Yang pertama adalah pembinaan personality, yang mana guru-guru perlu memberi tumpuan dalam pembinaan personality pelajar. Yang kedua adalah pencapaian dan juga hubungan rakan sebaya. Penumpuan perhatian kepada pelajar peringkat sekolah, iaitu guru memberi tumpuan dan juga penekanan kepada pencapaian dan juga hubungan dengan rakan sebaya. Dengan cara ini, pelajar-pelajar akan lebih rasa yakin dan juga confident apabila bergaul sesama mereka. Dan akhir sekali adalah situasi dunia sebenar. Apa yang dimaksudkan dengan situasi dunia sebenar adalah guru-guru memberi pendedahan kepada pelajar mengenai situasi dunia sebenar. Jadinya dengan pendedahan ini, pelajar-pelajar tidak akan mengalami culture shock apabila mereka telah melangkah masuk ke alam pekerjaan ataupun alam dewasa. Kesimpulannya, Erikson menekankan bahawa perkembangan sosial setiap peringkat adalah penting ke arah pembentukan ego yang berjaya dalam menyelesaikan masalah mengikut peringkat umur. Teori beliau adalah sesuai panduan untuk golongan dewasa, iaitu ibu bapa dan guru, dalam memberi refleksi pengalaman kehidupan mereka atau menyediakan analisis mengenai keperluan untuk membesarkan anak-anak dengan baik. Keberhasilan membentuk psikologi anak-anak yang sihat, pembentukan ego yang berkualiti, membentuk kemenjadian diri anak-anak yang berpotensi sehingga meningkat dewasa. Namun, kegagalan dalam pembentukan ego yang baik akan mengakibatkan perkembangan psikososial manusia yang tidak berkesan dan mengakibatkan kesukaran dalam menyelesaikan masalah. Tuntasnya, teori perkembangan sosial Erikson membuktikan bahawa bimbingan dan didikan adalah penting dalam peringkat awal bagi pembentukan sosial ataupun pembentukan personaliti yang berkualiti. Teori Erikson ini menyimpulkan bahawa kepentingan hubungan sosial jati diri atau keyakinan diri dan pembelajaran dalam kehidupan yang berdaya saing adalah penting untuk memperoleh kehidupan yang bermakna sejak di peringkat awal umur hingga akhir hayat. Usaha ibu bapa dan guru dalam membentuk keyakinan kendiri yang positif terhadap anak-anak adalah suatu peranan yang besar untuk membantu anak-anak mengenali kebolehan dan mempunyai keyakinan diri. Sekian, terima kasih.